Mereka sudah pun bersedia di sebelah kanan saya pada pagi ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar ni? Alhamdulillah. Adakah nyenyak tidur semalam atau macam mana ni selepas dinobatkan tidur pegang pemenang? trofi mungkin? Belum cukup tidur. Belum cukup tidur. Mungkin dah perlu tidur bang kali. Cukup teruja lah kan. Masih teruja kali rasanya. Perasaan berkobar-kobar masih terasa kali namanya. Okay. Memang mereka cukup dikenali, tapi ingin kita berkenalan ni bersama dengan pemenang-pemenangnya. Tapi sebelum itu ingin mengucapkan tahniah dan syabas atas kemenangannya. Mungkin kita berikan ruang untuk memperkenalkan diri sendiri di Kaca TV pada pagi ini. Silakan. Nama saya Mimi Wahab, dikenali dengan Mimi Wahab. Berumur 27 tahun. Berapa lama saya berkecimpung ni di dunia nyanyian ataupun persembahan pentas? On and off sebenarnya. Dari kecil lah, tapi memasuki pertandingan dari 2020. 2020 mula menyertai pelbagai pertandingan, tapi dari kecil memang sudah aktif menyanyi lah. Apanya orang kalau sudah minat, ada bakat, di sanalah dia. Kata orang kalau ada bakat jangan dipendam. Ini yang mereka individu yang tidak memendam bakat yang ada. Nanti kan tanyakan lagi. Dan di sebelahnya mungkin boleh perkenalkan diri. Okey, nama saya Nurul Syuhada binti Mustafa. Lebih dikenali dengan Nurul Mustafa. Dan kalau kan cakap berkecimpung dalam bidang nyanyian ni, sebenarnya Nurul ni sedikit terlambat lah. Kalau minat menyanyi memang dari dalam sebenarnya suka menyanyi, tapi alhamdulillah akulah juara ni adalah pertandingan kali kedua Nurul ikutlah. Sejak tahun baru sejak first pertandingan masa tu di Bintang Harmoni, dan ni alhamdulillah kali kedua akulah juara. Orang perlu mengetahui lah ni bakat-bakat yang terpendam ni. Dan yang terakhir sekali ingin diperkenalkan ni. Nama saya Muhammad Syafiq bin Awam Musa, tapi dikenali dengan nama Syafiq Moses di atas stage. Syafiq berkecimpung dalam bidang kesenian, bidang entertainment ni dari sejak kecil lah. Tapi sejak kecil tu macam ikut banyak choir apa itulah. Jadi macam dari sana ia macam membina masal-masal dalam mana tu jadi seorang penyanyi mungkin ada. Betul kan? Itu satu pemanasan sebetulnya. Baik, ingin ditanyakan ni kepada pemenang-pemenang kita pada pagi ini ya. Mungkin kita teruskan bertanyakan tu pada juara kita semalam, Mimi Wahab ni. Bagaimanakah perasaannya selepas diumumkan sebagai pemenang ni? Alhamdulillah lah. Bersyukur pertama kali sebab in the expect barangan ni. Yes. Bukan yang dimahukan, tapi alhamdulillah kalau rezeki indah salah alamat. Betul, rezeki tidak salah alamat. Dan memang tepat sekali dan memang tidak salah alamat Auda. Mimi sebenarnya bukan hanya memenangi satu kategori, bukan hanya juara, akulah juara untuk edisi kedua, tapi juga beliau memenangi vokal terbaik dan juga persembahan terbaik. Alhamdulillah, satu rezeki yang cukup. Alhamdulillah. Luaslah semalam tu. Alhamdulillah. Kadi boleh hajukan soalan berikutnya kepada Nurul. Panggil Nurul lah. Panggil apa ni? Nurul boleh. Nurul lah. Okey. Kalau tadi tanyakan kepada Nurul, pemenang tempat ketiga, betul? Betul. Pemenang tempat ketiga. Kalau ditanyakan perasaan rasanya klise sangat lah kan? Pastilah gembira ada orang bersedia pandangannya. Soalan yang mungkin ingin saya ajukan kepada Nurul dan juga Syafiq. Mungkin Syafiq boleh fikirkanlah jawapannya sementara Nurul menjawab nanti ya. Adakah menjangkakan mendapat di salah seorang pemenang dalam pertandingan ini ataupun macam mana ni? Okey, sebenarnya 10 finalis akulah juara ni semua hebat-hebat. Nurul sendiri pun sebenarnya macam sepanjang latihan tu, ya Allah, dorang ni macam bolehkah aku ni macam itulah. Tapi alhamdulillah di malam tu Indah menyangka. Indah menyangkalah dapat top 3 dan itu Nurul bersyukurlah atas kejayaan di stage akulah juara ni. Jadi jangkaannya nombor berapa sebenarnya Nurul? Sebenarnya Atin dah dapat dijangka lah. Dia tahu apa pun Ida pasti macam tak mungkin nombor 10, nombor 9, nombor 8 dah mungkin. Tapi walau macam mana pun sebenarnya kan nama program pun sudah akulah juara. Betul. Juara tak sudah tu. Betul. Juara tak sudah. Kalau Syafiq sendiri
adakah menjangkakan menjadi top 3 lah kan? Kalau Syafiq kemarin mendapat tempat kedua, betul? Sedikit lagi untuk mendapat juara. Ini macam mana ni rasanya Syafiq? Bersyukur, memang indah expect dapat nombor 2 tu, pasal sebenarnya jujurlah sebenarnya Syafiq target persembahan terbaik sahaja. Tapi Tuhan sudah mentakdirkan untuk dapat nombor 2 tu, terima saja dengan hati terbuka. Alhamdulillah. Kita memang cukup maklum ketiga-tiganya mempunyai kekuatan, strength masing-masing dalam penyampaian dari segi interpretasi lagu dan lirik semalam ataupun nampaklah kreativiti masing-masing sebagai seorang penghibur. Saya juga percaya sebenarnya penyanyian ini bukan hanya kita melontarkan vokalnya, tapi juga pembawaan, penceritaan kita ni. So mungkin kalau boleh ditanyakan dari segi persediaan ni, macam mana bis kita semua menginterpretasikan lagu yang ingin dibawakan. Contohnya lagu Sinaran. Apakan Sinaran ini? Macam mana Mimi membayangkan Anita Sinaran yang akan dibawakan di stage Akulah Juara? Sebenarnya kalau masa pertama kali Mimi receive lagu Sinaran itu, dalam minda adalah hanya sebuah perkataan. Tapi tidak menerima sebenarnya yang Mimi dapat lagu Sinaran itu. Tapi alhamdulillah slowly dengan proses rehearsal practice dengan rakan backup singer saya 3 orang, iaitu Amal, Eti dengan Aziz Ifwan. Alhamdulillah saya menerima dengan hati terbuka yang menyatakan Sinaran itu adalah masanya untuk Mimi Wahab bersinar. Masya Allah. Dengan hati yang terbuka Mimi menerima. Alhamdulillah. Allah menunjukkan bersinar. Alhamdulillah. Sinaran Mimi Wahab. Alhamdulillah. Sinarnya bukan hanya menang juara, tapi untuk 3 kategori sekaligus. Dan hari ini pun tidak disangka sebenarnya. Dan hari ini pun masih bersinar di sampai pagi. Terima kasih. Jadi kalau dia boleh ditambahkan sebelum tadi beralih kepada Nurul lah kan, Mimi, dari segi barangkali Mimi, kalau kemarin tadi ada Mimi mengongsikan mendapat lagu Sinaran, adakah lagu diberikan oleh pihak penganjur ataupun Mimi sendiri yang memilih ni Mimi? Okey, penganjur meminta untuk menyediakan 3 buah lagu dari segi apa yang permintaan dorang lah, genre, sama ada upbeat kah, ballad kah, pernah bawa lagu English or not, macam itulah. So 3 lagu itu diberikan kepada penganjur, which is sebenarnya Sinaran bukanlah di dalam list ini, tapi itu adalah diberi oleh kakak saya sendiri. So apa yang di forward masa tu pun, masa Mimi ditanya tu pun kelang kabut. Akan mengantar lagu kan. So Sinaran tu adalah nombor 3. Lagu pertama adalah lagu Never Enough. Nombor 2 adalah Golden. Bayahan K-pop di Manhunter tu. And then nombor 3 adalah Sinaran. Sebab itu tidak menerima awal tu kurang menerimalah. Tidak mau menerima lagu Sinaran itu. Tapi rupanya itulah rezeki Mimi lagu Sinaran. Jadi kemarin Mimi juga mengongsikan ada 3 kan, ada 3 orang backup singer. Betul lah. Penyanyi latar. Jadi ada permintaan Mimi. Akan mendengar Mimi nyanyi lagu chorus kemarin Sinaran, dan kami 4 hari ini, bukannya 3, ada 4 penyanyi latar hari ini akan mengiringi Mimi. Mungkin boleh ni Mimi, macam mana? Yang part mana tu dulu? Yang paling payah lah. Yang senang lah saja. Yang last kali ya. Sinaran mentari sinari kita, menyusup masa kejua. Betul lirik. Ketika kita bersama, sungguh mesranya. Itu yang paling senang tu? Paling payah sebenarnya, sebab bukan lirik di dalam lagu Sinaran yang original. Betul. Sebab itu saya macam kurang tadi ada orang pun macam kan ikut menyanyi bersama pun dah dapat. Betul lah. Sebenarnya kalau ikut, kenapa anda masuk? Kenapa? Paling payah mampu. Baik, ingin ditujukan kepada Nurul. Bagaimana dengan
kalau kita ditanyakan tadi pada pada Mimi ialah antara persediaannya ya ataupun bagaimana menginspirasikan atau mengadaptasikan lagu itu di atas pentas. Kalau Nurul sendiri ingin saya tanyakan ni, kita pasti mempunyai genre kita sendiri ataupun style dan signature move atau signature song kita sendiri. Kalau Nurul pula bagaimana? Okey, sebenarnya kalau Nurul sendiri kebanyakannya membawa lagu ballad lah. Tapi apa yang berbeza yang semalam tu lagu Nurul pilih tu sebenarnya power ballad. Ia sebenarnya di luar Nurul punya anulah di luar pasal macam kenapa lagu Ku Bersuara kan Nurul biasa membuat lagu ballad ani power ballad ani ia macam lebih apa tu namanya lebih strong lah, impactful lah berbanding dengan lagu ballad biasa. So kenapa lagu Ku Bersuara Nurul mencabar diri sendiri sebenarnya untuk keluar daripada keselesaan lagu yang kebiasaan Nurul bawalah. Satu cabaran yang rasanya membuahkan hasil. Betul. Alhamdulillah. Jadi mungkin boleh dikongsikan ni Nurul. Sikit je Nurul. Lagu semalam yang membawa kejayaan. Okey. Ku bersuara saat kau berikan derita, terperdaya bukan pengakhiran cerita luka, tercabarnya diriku, murahannya katamu, ku bersuara. Nampak tu? Terasa Nisa. Terasa. Lepas ni saya mau bernyanyi krokel lah. Alah kan memang sudah dibayang-bayangkan kan. Tapi mungkin Indah sama. Itulah. Kita boleh beralih kepada Syafiq. Sebagai pemenang tempat kedua, rasanya Syafiq, saya mengenali Syafiq sebenarnya dari penglibatan Syafiq dalam pertandingan-pertandingan yang pernah diadakan di sama ada di Radio Television Brunei ataupun swasta, pertandingan luar dan sebagainya, dan juga persembahan-persembahan yang Syafiq ikut serta memperdendangkan nyanyian Syafiq. Memang mempunyai seorang penyanyi yang rasanya mempunyai mutu vokal yang tidak dapat dinafikan lagi ni Syafiq. Dari segi pemilihan lagu, saya dipahamkan semalam Syafiq menyanyikan lagu Penglipu Lara. Betul. Bukan lagu yang mudah sebenarnya. Bukan. Kenapa Penglipu Lara? Okey, Penglipu Lara itu sebenarnya bukan Syafiq yang memilih, tapi actually mentor Syafiq yang memilih, which is Cikgu Hajah Dewi Hairani. Jadi ia cakap lagu ni memang lagu untuk competition lah, and then ia boleh menampakkan Syafiq punya karakter dalam nyanyian, macam membolehkan lagi mutu vokal Syafiq untuk pergi lebih jauh. Okay? Pasal lagu tu all the way Syafiq belting. Jadi mesti mempunyai stamina yang sangat tinggi lah. Jadi dalam sebulan tu Syafiq turun dalam 7 kilo. 7 kilo. Berlari sambil menyanyi. Ya. Berlari sambil menyanyi supaya mendapatkan stamina tu lah. Ya. Itu antara cardio, yes. Antara persediaan yang telah dilakukan oleh Syafiq dalam satu bulan tu untuk menaikkan stamina dengan berlari. Yes, dengan berlari sambil menyanyi. Sambil menyanyi. Menggunakan untunglah orang yang mendengar dia menyanyi tadi. Masa tu berlari di mana tu Syafiq? Di ekor. Di ekor. Adakah akan diulangi kembali? Mungkin nanti lagunya akan lebih susah. Saya akan buat dia di sana lagi. Tapi mungkin hari ini di studio agak terhad. Dia dapat menyuruh Syafiq berlari dan menyanyi. Duduk saya lah Syafiq. Mungkin boleh dikongsikan ni Syafiq lagu kemenangan Syafiq semalam. Okey. Kongsikan apa? Dinyanyikan sedikit. Oh, okey. Ku penglipu lara, sajana bercerita, usahlah terasa. Fikir sebelum marah, nanti kena jual. Wah, rata-ratanya lagu yang dipilih ini adalah lagu yang di luar zona keselesaan ni. Dan kita dapat lihat dari sanalah di mana kita mencari ataupun mencuba untuk keluar dari zona keselesaan tadi, di sanalah kita nampak kekuatan masing-masing dan alhamdulillah
Tahniah lagi sekali diucapkan kepada tiga pemenang top 3 berdiri duduk sebelah kanan Nisa pada pagi ini kerana telah berjaya keluar dari zona selesa dan mendapat tiga tempat teratas pada pertandingan Akulah Juara yang kedua pada kali ini. Dan pasti dalam perjalanan masing-masing adalah orang yang belakang yang sentiasa menyokong kan tu. Mungkin ingin diberikan ruang kepada ketiga-tiga artis kita ni berikan message kepada orang-orang yang telah menyokong di belakang selama ini. Okey. Mula dengan Mimi ya. Okey. Pertama kali untuk keluarga Mimi, dari balah Mimi, balah my husband side, terima kasih banyak-banyak selama ini menyokong dan mendorong Mimi untuk sentiasa mengikuti impian Mimi, walaupun diri ada terasa kurang motivasi dengan dorongan family. Terima kasih banyak-banyak. Alhamdulillah sampai ke sini Mimi punya kekuatan yang ada bersama kamu. Terima kasih. Okay. Untuk Nurul, terima kasih je untuk family daripada side husband dan keluarga, mak mertua, bapa mertua dan juga kawan-kawan yang sentiasa menyokong Nurul lah untuk berkarya, dan terima kasih juga kepada seorang yang Nurul banyak refer untuk persediaan di Akulah Juara ni. Beliau adalah seorang yang Nurul hormati, beliau sahabatnya, beliau adalah Auf Ismail, juara Akulah Juara di season 1. Auf Ismail adalah tempat Nurul banyak minta guidance lah arah beliau. So terima kasih Auf Ismail kerana banyak menyokong dan menolong Nurul lah dari semua persediaan dari Akulah Juara ni. Dan juga semoga apa yang Nurul buat ini berhenti di sini saja. InsyaAllah Nurul akan terus berkarya, mengikuti mana-mana pertandingan anjuran RTB mungkin. Terus doakan Nurul lah. Syafiq? Okay. First of all, Syafiq ingin mengucapkan terima kasih kepada Cikgu Hajah Dewi pasal saya dan juga Cikgu Hajah Dewi, kita ni berusaha bertungkus lumus sama-sama untuk mendapatkan this one. Okay. And then second of all, of course, family Syafiq sendiri, mama, ayah, terima kasih kerana menyokong Syafiq. Okay. Dan juga sahabat-sahabat karib Syafiq, okay, yang kalau yang anda datang di malam, yang menonton di RTB Go juga, Syafiq berasa sangat, sangat apa namanya itu? Terima kasih. Sangat berterima kasih. Okay. I'm so blank. Okay. Sangat berterima kasih. Okay. So thank you to all of you guys who supported me, and insyaAllah I'll get more of this soon. Alhamdulillah. Itu dia, semangat tu yang paling penting kan. Jadi kalau inginlah ditambah ni soalan-soalan ni, ada lagi masa ni Nisa. Kita berbaki dalam masa 7 minit. Kalau dari segi tips barangkali, ada yang membagi tahu setiap penyanyi ni macam-macam tips yang digunakan untuk menjaga suara. Makan telur yang tidak dimasak, yang mentah dan sebagainya, minum air suam, dan boleh minum ais. Kalau saya membayangkan, patut dia pandai menyanyi pasal suka minum ais. Mesti minum itu saja barangkali lah. Jadi adakah ketiga-tiganya mengamalkan petua-petua yang tertentu barangkali, ataupun yang seperti dinyatakan tadi? Macam mana ni? Siapa dulu mau menjawab ni? Yang tengah. Okey, sebenarnya sepanjang kami berada di Akulah Juara ni, kami diberi peluang untuk belajar dengan guru-guru vokal Ketania, EP Tunes. Itu adalah mungkin peluang yang kita ni kena bagilah oleh penerbit Akulah Juara ni. So di sana sebenarnya kami semasa kelas 1 kami sama-sama diberi tips lah. One of yang Syafiq buat atau yang berlari sambil menyanyi. One of the tips yang soalan Nurul masih ingat satu soalan Syafiq, cikgu, macam mana kalau untuk meningkatkan stamina
supaya kita ni ngalih, menyanyi sambil menari. Itu yang Syafiq buat itu adalah salah satu tips daripada guru vokal kami lah. Sambil berlari, sambil menyanyi. Itulah. Even masa kelas 1 pun kami kena suruh pusing-pusing. Pusing-pusing sama ABCDFG, kampus-kampus kami semua. Dan juga ada lagi satu tips kadang-kadang kita ni kalau orang sakit suara katanya jangan minum sajoknya. Dia jangan minum sajok, jangan minum panas. Tapi sebenarnya jangan terlalu panas, jangan terlalu sajok. Room temperature sebenarnya. Itulah salah satu tips untuk menjaga suara kita ni. Betul Mimi ya? Kalau Mimi sendirilah tidak ada pantang. Makan mengikut kadar badan lah. Pengambilan sendiri. Mimi punya tips, Mimi suka minum air sajok. Kalau air suam, tekak Mimi ni kering. Tidak menerima. Saya dia keluar. Saya faham perasaan itu. Siapa yang suka minum air sajok, dia sangat faham dengan keadaan itu. So, itulah tidak ada pantang larang, hanyalah pemakaian teknik yang betul akan menjaga vocal cord sehingga boleh membuka vocal cord yang tidak pernah terbuka lah, maksudnya high range ataupun low range. Maksudnya kalau menyanyi belting boleh, tapi jangan sampai rasping. Kalau tidak mempunyai suara macam cakrahan, jangan pakai suara tu pasal ia akan merosakkan vocal cord. Tapi bukan suara cakrahan. Kalau sudah rosak kan cakrahan pun tunggal mendengar. Cukup makan. Betul lah. Betul kan? Tipsnya yes. Jaga mesti pakai vocal teknik yang betul. Syafiq. Menambah sikit saja. Cukup tidur, cukup minum air masak, and vocal warm up setiap pagi dan juga malam. Untuk macam mana tu Syafiq? Macam tertanya-tanya ni sebenarnya. Macam mana kan vocal warm up ni? Dengar Nisa tapi apa tu Cuba kamu ikutkan Boleh. Kita balik Nisa. Jadi supaya menyanyi itu dia macam ke depan, pasal ada setengah penyanyi it's bad for the throat. Dia menyanyi di belakang. Jadi kita mesti menyanyi itu dia ke depan. Jadi macam exercise-nya macam mana? Tekan sini. Okey, betul tu. Buat sama lah. Okey. Macam tu. Macam tu. Okey. Yes. Kayaknya orang bukan berlari saja mesti pada pemanasan menyanyi pun ada. Okey, itu yang satu. Kedua Dia cukup satu Syafiq. Cukup lagi. Sebenarnya warm up ni ia ada beribu actually. Ia ada beribu. Ia seorang penyanyi tu ia boleh memilih teknik mana yang perlukan untuk untuk disampaikannya dan untuk karakteris dirinya dan vocal warm up yang tertentulah yang ia akan pakai untuk untuk menyampaikan ia punya karakteristik of the voice itu. Jadi ada bermacam-macam. Betul lah. Jadi kalau nampak penonton ataupun narasumber kita di Danisa nampak saya berjoging, tiba-tiba saya menyanyi seorang diri dan juga membuat vocal warm up, itu jangan judge lah. Saya memang dalam proses. Selepas ini saya akan faham lah. Kalau dulu mungkin kenapa ya? Orang jangan ditagur. Jangan ditagur. Alhamdulillah. Jadi rasanya kita telah pun sampai ke penghujung wawancara kita hari ini. Jadi daripada Rampai Pagi kami mengucapkan lagi sekali ni setinggi-tinggi tahniah kepada ketiga narasumber kita ni hari ini. Cukup ceria orang-orangnya kan Nisa? Betul sekali. Alhamdulillah dan terima kasih dan insyaAllah kita akan bersua lagi mungkin pertandingan yang seterusnya juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.